Salam sejahtera kepada pensyarah kami, Encik Iswanti dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Lim Ting Yu dan student ID saya adalah 020629. Kami dari kumpulan 5. Apabila kita bercakap tentang Malaysia, kita bercakap tentang makanan, budaya dan perpaduan. Namun, ada satu elemen yang mengikat ketiga-tiganya sekali, iaitu kopi. Ini bukan sekadar minuman untuk memulakan hari. Ini adalah gam sosial yang merapatkan jurang, menjadi pemangkin kepada perbualan di setiap meja, sama ada di bandar maupun di desa. Definisi budaya kopi Malaysia melangkaui biji kopi itu sendiri. Ini adalah ritual sosial. Bermula dari kopi O di warung kampung untuk sarapan, hinggalah ke latte di kafe moden untuk mesyuarat. Ini adalah bahasa perantaraan, di mana perbincangan bisnes, idea politik, atau sekadar bertanya khabar, semuanya berlaku dengan secawan kopi sebagai saksi. Dan ini adalah ruang di mana perabatan kita dibentuk, dicapai, dan diraikan. Sepanjang 15 minit akan datang, kami akan menganalisis bagaimana kopi berevolusi, bukan sahaja sebagai minuman, tetapi sebagai sebuah sistem sosial yang aktif. Kami akan melihat bagaimana evolusi ini daripada kopi kampung tradisional kepada specialty kopi. Bukan sahaja mengubah cita rasa kita, tetapi yang lebih penting, ini mencerminkan tahap perkembangan dan kemajuan kebudayaan merentas etnik di negara kita. Video ini akan membuktikan bahawa daripada sebuah warung kecil hinggalah ke kafe antarabangsa, kopi adalah cerminan keprihatinan kita terhadap kepelbagaian nilai dan kesejahteraan komuniti bersama. Kopi adalah dalam erti kata yang sebenar. Di hari cara masyarakat kita, ini adalah kisah evolusi jiwa masyarakat Malaysia. Okay, itu yang saya cakap. Salam sejahtera. Nama saya Eng Wei Ling dan sekarang saya nak berkongsi asal-usul kopi di tanah Melayu. Untuk memahami peradaban, kita mesti menjejak sejarah. Kopi bukanlah tanaman asli di sini. Ia adalah sebahagian daripada sejarah ekonomi kolonial di bawah masuk terutamanya jenis Liberica dan Robusta. Tetapi, tahap perkembangan yang paling signifikan berlaku apabila kopi beralih daripada sekadar tanaman komoditi untuk diekspor kepada tanaman rakyat. Ia mula tanaman oleh petani tempatan dan disebabkan oleh pedagang dari kepulauan Indonesia. Selain itu, budaya minum kopi juga telah berkembang menjadi sebahagian daripada identiti sosial masyarakat di tanah Melayu. Kedai kopi tradisional atau kopitiam muncul sebagai tempat pertemuan penting bagi penduduk setempat-tempat untuk berbincang, bertukar pendapat dan mengeratkan hubungan sesama masyarakat. Dari sinilah lahir pelbagai gaya penyediakan kopi sebagai kopi O, kopi ais dan kopi campuran yang mencerminkan kreativiti tempatan dalam menyesuaikan cita rasa masyarakat. Di sinilah kopi mula dimalaysiakan. Teknik memanggang unik menggunakan margarin dan gula berkembang menghasilkan kopi rasa kopi tempatan yang kita kelani hari ini. Contohnya pahit, berkamera dan pekat. Dalam menghormati sejarah ini, kita mesti bertoleransi dan menghormati sambungan semua pihak. Bukan sahaja penjajah British yang membawanya, tetapi yang lebih penting, para petani tempatan dan pedagang imigran yang menjadikannya sebahagian dari denyut nadi kehidupan harian kita. Ini adalah asas kepada evolusi seterusnya. Jadi, kopi bukan sekadar minuman. Ia adalah simbol perpaduan dan warisan budaya yang terus hidup hingga hari ini. So, ini yang semua. Thank you. Terima kasih rakan pembentang saya.
Nama saya Yong Ailing. Saya kini akan membawa anda menganalisis evolusi budaya yang terhasil daripadanya. Fokus pembantangan saya adalah pada subtopik budaya tradisional kopi dalam kopitiam dan kehidupan sosial yang boleh kita bahagikan kepada dua aspek utama, iaitu identiti sistem kopitiam dan fungsi sosial. Yang pertama, mari kita lihat pada identiti kopitiam. Walaupun biji kopi itu asing, institusi kopitiam adalah ciptaan asli Malaysia. Buktinya terletak pada analisis linguistik, namanya gabungan kopi dari bahasa Melayu dan tiam dari dialek Cina, iaitu Hokkien. Ini adalah bukti konkret wujudnya kebudayaan merentas etnik, ya bukan sekadar kedai makan, tetapi satu ruang neutral yang boleh dikongsi bersama. Seterusnya, jika kita kaji sistem di dalamnya, kita mendapati masyarakat kita telah mencipta satu kod bahasa yang unik. Kita tidak menggunakan istilah asing, sebaliknya kita bersatu menggunakan kod abjad yang difahami oleh semua kaum. Contohnya, kopi O, kopi hitam pekat dengan gula, kopi C, kopi dengan susu cair berkrim, dan kopi Cham, campuran unik kopi dan teh. Dari sistem ini membuktikan bahawa kopi telah berevolusi menjadi satu bahasa perpaduan yang menyatukan kita di bawah satu bumbung. Selain itu, beralih kepada aspek kedua, iaitu kehidupan sosial. Dalam konteks peradaban, kopitiam berfungsi lebih daripada sekadar tempat makan. Ia bertindak sebagai parlimen rakyat tidak rasmi. Di sinilah kita melihat kemajuan sosial berlaku sambil menikmati kopi O atau Cham. Rakyat daripada pelbagai latar belakang duduk semeja membahaskan isu politik, ekonomi, sukan dan pelbagainya secara terbuka dan mentang. Akhir sekali, dari sudut etika dan tanggungjawab sosial, budaya kopi memainkan peranan yang penting dalam menjaga kesejahteraan komuniti, terutamanya warga emas. Rutin mengopi setiap pagi adalah talian hayat sosial untuk mereka berinteraksi dan mengelakkan kesunyian. Sebagai kesimpulan analisis saya, budaya tradisional kopi ini membuktikan bahawa di Malaysia, kopi bukan sekadar minuman. Ia telah berevolusi menjadi satu institusi yang membina peradaban, mengikat komuniti pelbagai kaum dan menjaga kesejahteraan sosial kita sehingga ke hari ini. Sekian dari saya serahkan kepada rakan seterusnya. Selamat pagi semua, nama saya Tan Chi Fong dan terima kasih ahli kumpulan saya, Kak Eli. Peradaban tidak pernah statik, lah sentiasa berevolusi. Masuk era 2000-an, kita menyaksikan gelombang ketiga budaya kopi. Ini adalah tahap perkembangan baru. Kopi bukan lagi hanya kopi O atau kopi C. Kita kini bercakap tentang single origin, Arabic, cold brew, and flat white. Kopi telah melahir daripada keperluan harian kepada gaya hidup dan ekspresi diri. Fenomena ini mewujudkan satu lagi bentuk kemajuan sosial dan ekonomi, lah melahirkan industri kreatif baru, kerjaya sebagai baristik atau roaster. Kini dipandang tinggi generasi muda Malaysia tanpa mengira kaum, kini menjadi usahawan kafe, membawa nama Malaysia ke persona kopi antarabangsa. Walaupun suasana kafe moden ini mungkin kelihatan lebih individualistik berbanding kopitiam, lah tanpa berfungsi sebagai ruang ketiga yang penting untuk generasi baru bekerja, berkolaborasi dan membina komuniti dengan cara mereka
tersendiri. Salam sejahtera kepada rakan sekalian. Namun, zaman terus berubah. Muncul era moden. Kopi menjadi gaya hidup dan industri kreativiti. Kini, generasi muda bercakap tentang pour over, cold brew dan latte art. Kerjaya sebagai barista dan roaster bermula dipandang tinggi. Ramai anak muda berbagai kaum membuka kafe aslinya dan membawa nama Malaysia ke peringatan antarabangsa. Kopi bukan lagi keperluan, tetapi platform ekspresi diri dan inovasi. Inilah identiti unik budaya kopi Malaysia, dualiti. Kita boleh mulakan pagi dengan kopi O berharga 1.5 di Kopitiam Warisan, dan pada petang yang sama menikmati pecola latte berharga 12 di Cafe Modern. Kedua-duanya wujud bersama sejarah harmoni. Masa depan budaya kopi Malaysia bergantung kepada dua perkara utama. Menjaga warisan Kopitiam agar tidak pupus di telan zaman. Membuka ruang inovasi kepada generasi muda yang untuk meneruskan kreativiti dalam industri kopi. Kesimpulannya, setiap cawan kopi sebenarnya menyimpan cerita tentang perpaduan sejarah dan masa depan rancang. Dan sehingga kita menghargai warisan sambil menerima perubahan, budaya kopi Malaysia akan terus hidup. Kerana dalam setiap cawan kopi terkandung identiti dan jiwa rakyat Malaysia. Terima kasih.